Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Cikgu teruskan pembelajaran kita tentang sebatian 6.3. Sebelum ini kamu dah selesai subtopik 6.2 tentang campuran dan kamu telah tengok video kan, macam mana teknik-teknik pengasingan campuran. Ada berapa teknik? Ada 7 teknik. Yang pertama penurasan, yang kedua penyulingan, yang ketiga pemisahan menggunakan magnet, yang keempat pengenapan, yang kelima pengapungan, yang keenam kromatografi dan yang ketujuh adalah penapisan. So cikgu harap kamu dah tengok video yang cikgu dah berikan kepada kamu. Jadi hari ini kita akan teruskan dengan subtopik 6.3 iaitu sebatian. So apa maksud sebatian ini? Sebatian adalah terdiri daripada dua ataupun lebih unsur yang bercampur secara kimia. Berbeza dengan campuran. Kalau campuran, ayat kat depan ni sama tapi dia bercampur secara fizikal. Sebatian adalah terdiri daripada dua atau lebih unsur yang bercampur secara kimia. Tapi kalau campuran adalah terdiri daripada dua atau lebih unsur yang bercampur secara fizikal. Yang cikgu sebut awal-awal tadi ada 7 tu, itu adalah 7 kaedah pengasingan secara fizikal. So secara kimia tak sama dengan secara fizikal. So sebatian ni, bahan baharu terbentuk ini mempunyai ciri yang tersendiri berbeza daripada unsur-unsur yang membentuknya. Unsur yang membentuknya, contohnya sulfur dengan besi. Besi dengan sulfur. Besi tambah dengan sulfur. Contoh, So besi warna dia lain, sulfur warna dia kuning. Warna besi ni warna macam warna kelabu gelap gitu kan. Lepas tu bila dia bertindak balas membentuk sebatian, dia akan jadi besi sulfida. Maksudnya dia dapat bahan baharu. Ciri bahan baharu ini adalah tidak sama dengan unsur yang membentuknya. Tak sama dengan besi, tak sama dengan sulfur. Itu maksud dia. Terdapat banyak contoh sebatian yang kita gunakan dalam kehidupan harian seperti garam. Garam adalah salah satu contoh sebatian. Gula, kapur tulis, marmar, politina iaitu sejenis plastik dan juga air tulen. So ini adalah contoh sebatian dalam kehidupan harian kita. Ini contoh-contohnya. Permainan blok. Kita pakai permainan blok Lego. Sebenarnya dia diperbuat daripada politina, gabungan antara karbon dan juga hidrogen. So dia membentuk sebatian yang baru, tidak sama seperti unsur dia. Alright, jubin diperbuat daripada marmar. Marmar adalah gabungan antara kalsium, karbon dan juga oksigen. So dia bergabung secara kimia. So membentuklah marmar. Air tulen terdiri daripada gabungan hidrogen dan juga oksigen. So kita tengok contoh tindak balas antara unsur logam dan juga bukan logam yang bergabung secara kimia. So unsur logam dan juga bukan logam ini dia bergabung secara kimia, dia membentuk sebatian. Contoh logam. Dekat sini contoh-contoh logam. Ini adalah magnesium. Ni adalah logam. Ni adalah logam, aluminium pun adalah logam, zinc adalah logam, besi adalah logam, kuprum adalah logam. Dan logam bertindak balas dengan
bukan logam. Okey, bukan logam adalah oksigen. Okey. So dia membentuk apa? Magnesium oksida. So membentuk sebatian. Okey. So ni adalah contoh-contoh tindak balas macam mana tindak balas antara logam dan juga bukan logam membentuk logam oksida iaitu sebatian. Okey. Contoh magnesium tambah dengan oksigen, so dapatlah magnesium oksida. Magnesium oksida dia punya ciri-ciri dia tak sama dengan unsur yang membentukkannya. Okey, aluminium tambah oksigen jadi aluminium oksida. Zinc tambah dengan oksigen dapat zinc oksida. Besi tambah dengan oksigen dapat besi oksida. Dan kuprum tambah oksigen dapat kuprum oksida. Tambah oksigen tu maksudnya apa? Okay, dia dipanaskan. Okay? Magnesium dipanaskan dengan kehadiran oksigen. So, dapatlah magnesium oksida. Okay? Alright. So, ada juga antara unsur logam yang bertindak balas dengan air yang menghasilkan sebatian yang bersifat alkali. Unsur logam yang bertindak balas dengan air. Okey, so dia dapat sebatian. Sebatian itu adalah bersifat alkali dan juga membebaskan gas hidrogen. Okey, unsur-unsur tersebut disebut sebagai logam alkali. Ni adalah logam alkali. Antara contoh logam alkali adalah lithium, natrium, kalium. So semua ni adalah contoh logam alkali. Okey. Serbuk besi dan juga serbuk sulfur pula. Ni contoh macam tadi cikgu cakap tadi tu. Membentuk besi sulfida apabila dipanaskan. So contohnya besi tambah dengan sulfur dapatlah besi sulfida. So biasanya kita buat eksperimen dalam makmal. Okay. Alright, so kita tengok tindak balas antara logam alkali ni dengan air. Okay. Contohnya lithium. Okay, bertindak balas dengan air. So dapatlah lithium hidroksida tambah dengan gas hidrogen. So bila dia bertindak balas dengan air dia ada unsur hidrogen dan juga oksigen. So dia akan dapat hydro. Okey, hidrooksida. Okey, hidroksida Okey, natrium tambah dengan air, so dapatlah natrium hidroksida. Okey, dia ambil logam kat sini, so dia letak kat sini nama dia natrium sebab air, so hydro. Hydro adalah air. Hidroksida, so dapat gas hidrogen. Okey. Kemudian kalium. Okey, logam alkali kalium bertindak balas dengan air, so dapatlah kalium hidroksida tambah dengan gas hidrogen. Okey, so kita tengok contoh kaedah pengasingan sebatian. Okey, so ni adalah kaedah namanya adalah kaedah elektrolisis. Kaedah ini adalah untuk memisahkan sebatian air, molekul air kepada unsur-unsurnya. Okey, so kita tengok kat sini. Sebatian tidak dapat diasingkan melalui kaedah fizikal. Okey, macam sebelum yang ada 7 tadi tu. Okey, itu adalah kaedah fizikal. Okey, seperti campuran. Sebab apa? Unsur dalam sebatian telah digabungkan secara kimia. Okey, dia gabung secara kimia, jadi dia tidak boleh dipisahkan secara fizikal. Tak boleh guna 7 kaedah untuk memisahkan campuran tu. So, kena gunakan kaedah kimia. Okey. Oleh itu, sebatian hanya boleh diasingkan menggunakan kaedah kimia iaitu melalui proses elektrolisis. Okey, so elektrolisis adalah proses penguraian sesuatu sebatian kepada unsur-unsurnya apabila arus elektrik mengalir melaluinya. Okey, so elektrolisis, elektro adalah elektrik. Okey, pakai elektrik, lisis adalah pecah. Okey, elektro adalah elektrik. Okey, lisis adalah pecah. So, pecah guna elektrik. Pecahkan apa? Memecahkan ataupun memisahkan molekul air, okey, menggunakan
elektrik, dengan kehadiran elektrik. So air, dia punya formula kimia dia adalah H2O. Ada hidrogen, ada oksigen. Okay. So ada hidrogen, ada oksigen. Jadi sekarang ni molekul air ini perlu dipisahkan. Disahkan kepada unsur hidrogen dan juga oksigen. So guna kaedah apa? Guna kaedah elektrolisis. Elektro maksudnya elektrik, lisis maksudnya pecah. Okey? Okey, tengok seterusnya. Okey, ni elektrolisis air. Macam mana kaedah elektrolisis air ini dijalankan. Okey, air terdiri daripada gabungan unsur hidrogen dan juga oksigen secara kimia. Macam cikgu kata tadilah H2O. Dia ada unsur hidrogen dan juga oksigen. Tapi dia bergabung secara apa? Secara kimia. So macam mana kita nak pisahkan dia? Kita perlu pisahkan dia melalui proses elektrolisis. Okey? Alright. Melalui proses ini, gas hidrogen terhasil di elektrod negatif iaitu katod dan gas oksigen pula terhasil di elektrod positif iaitu anod. Okey, kita tengok sama-sama apa dia katod, apa dia anod. Okey, kalau kamu tengok kat sini, ini adalah sel kering. Yang panjang ni adalah bercas positif, yang pendek ni adalah bercas negatif. So, positif ni dia akan sambungkan kepada, ini panggil apa ni? Ini adalah elektrod. Okey, so bila dia sambung pada positif, jadi elektrod, positif elektrod lah. Elektrod yang bercas positif. Okey, yang pendek ini kan. Okey, ni adalah elektrod juga. Okey, elektrod bercas negatif. Okey, so elektrod yang bercas positif namanya adalah anod. Okey, elektrod yang bercas negatif adalah katod. Macam ketok je. Kalau ketok tu macam negatif. KN. Ingat macam tu. Okey, katod adalah negatif, bercas negatif dan anod adalah bercas positif. Okey, sekarang ni kita nak buat apa ni? Ini adalah setup untuk kita memisahkan molekul air. So, dalam ni, okey, ni adalah apparatus, alat untuk proses elektrolisis. Kita isikan, okey, dalam bekas ni kita isikan air dan juga larutan asid sulfurik. Okey, kita nak pisahkan molekul air ni. Okey, kenapa air ini kita kena tambahkan dengan larutan asid sulfurik? Okey, sebab apa? Asid sulfurik ini dapat membantu untuk mengalirkan arus elektrik. Okey, untuk conduct electricity. Okey, membantu mengalirkan arus elektrik. Okey, memandangkan air ni dia ada unsur hidrogen dan juga oksigen. Okey, untuk pengetahuan awak, hidrogen H+. Hidrogen dia bercas positif. Okey, manakala oksigen O2 negatif adalah bercas negatif. Okey, jadi ion bercas positif dia akan berkumpul pada elektrod yang bercas negatif. Faham tak? Ion yang bercas positif akan berkumpul pada elektrod yang bercas negatif. Ion ni dipanggil ion dia bila ada cas. Ion yang bercas negatif dia akan berkumpul pada elektrod positif. Okey. Ataupun untuk senang, okey, kalau ada gambar rajah, kalau kamu tengok ni kalau kamu tengok kosong ruang kosong kat sini lebih besar daripada ruang kosong kat sini. Okey, itu menunjukkan bahawa ruang kosong yang besar ni adalah gas hidrogen. Manakala ruang kosong yang lebih kecil adalah gas oksigen. Sebab apa? Sebab dalam molekul air ada dua unsur hidrogen. Dua atom hidrogen. Okey, dan juga satu atom oksigen. Jadi bila dia dua, so that's why lah dia kuantiti dia lebih banyak berbanding dengan oksigen. Macam tu je kalau kita nak tengok. Nak tengok gas apa yang berkumpul. Okey, kalau tak ingatlah yang ni. Secara betul. Yang ni cara macam mana nak ingatlah. Kalau kita nak lebih faham, kita tahu bahawa hidrogen dia bercas positif. Jadi yang bercas positif, so dia akan berkumpul pada elektrod negatif. Okey?
yang ion yang bercas negatif, so dia akan berkumpul pada elektrod positif. Okey? Ataupun lebih senang macam cikgu kata tadi itulah. Dia tengok kepada ruang dalam boiling tube ni. Test tube lah. Test tube ni. Okey? Alright. Jadi kalau ruang yang banyak maksudnya adalah gas hidrogen. Ruang yang sedikit adalah gas oksigen. So, gas hidrogen nisbah dengan gas oksigen adalah 2:1. Okey? Ataupun kalau dia kata oksigen nisbah dengan hidrogen, so 1:2. Gitu. Okey? So, kita dapatlah asingkan molekul air ini kepada unsur dia, iaitu gas oksigen dan juga gas hidrogen. Okey, kita tengok perubahan fizik dan juga perubahan kimia. Okey, contohnya kat sini ni buah apple kan. Okey. So buah apple kalau kita biarkan dia terdedah, so dia mengalami perubahan lah daripada keadaan yang cantik macam ni, dia bertukar jadi macam ni. Okey. So dia telah mengalami perubahan. So perubahan ini boleh dikelaskan kepada dua jenis, iaitu perubahan fizik dan juga perubahan kimia. Kita tengok perubahan fizik. Okey, perubahan fizik tidak menghasilkan bahan baharu. Okey, itu maksud perubahan fizik. Tapi perubahan kimia membentuk bahan-bahan baharu yang berbeza daripada bahan asalnya. Okey, macam tadi kan. Macam buah apple tadi tu. Kan asal-asal dia warna dia lain, lepas tu dia bertukar kepada warna yang lain. Maksudnya dia berubah kepada bahan baharu yang berbeza daripada bahan asalnya. Okey, contoh perubahan fizik kita belajar sebelum ni adalah kita boleh tengok dengan deria kita, 5 deria kita. Okey, lepas tu kita boleh ukur dia. Macam contoh peleburan ais ni kita boleh ukur takat lebur dia berapa kan. Okey, pembekuan air, kondensasi dan juga pendidihan air. Okey, kalau contoh perubahan kimia, contohnya pengeratan besi-besi. Okey, bila dia bertindak balas dengan oksigen, bila terdedah kepada oksigen, okey, dia akan jadi besi oksida. Jadi dapatlah pengeratan besi. So benda ni adalah benda yang baharu. Tu maksudnya perubahan kimia. Okey, fotosintesis, perebutan daun, respirasi sel. So dapat benda yang baharu. Okey. Alright. Okey, ni adalah perbandingan antara perubahan fizik dan juga perubahan kimia. So, bila ada perbandingan, ada persamaan dan juga perbezaan. So, persamaan antara perubahan fizik dan juga perubahan kimia, kedua-duanya berlaku kepada jirim, kepada pepejal, cecair dan juga gas. Okey, kemudian kedua-duanya melibatkan perubahan tenaga. Okey. Alright, next. Perbezaan. Yang pertama, perubahan kimia membentuk bahan baharu, tapi perubahan fizik tidak membentuk bahan baharu. Okey, perubahan kimia, sifat bahan dan juga hasil adalah berbeza, tapi fizik, sifat bahan dan juga hasil adalah sama. Okey, kemudian next, perbezaan yang ketiga, perubahan kimia, komposisi kimia, bahan dan juga hasil adalah berbeza. Bahan yang diperlukan untuk satu-satu proses adalah berbeza dengan hasil tindak balas. Okey, tapi kalau perubahan fizik, komposisi kimia, bahan dan juga hasil adalah sama. Okey. Next, contohnya macam itulah, macam pembekuan. So, air kan, proses pembekuan maksudnya daripada cecair kepada pepejal kan. Okay, jadi bila cecair kepada pepejal, komposisi bahan itu tetap sama. Itu menunjukkan bahawa itu adalah perubahan fizik. Okay. Alright, perubahan kimia memerlukan tenaga yang banyak, okay, tetapi perubahan fizik memerlukan tenaga yang sedikit. So itu adalah perbandingan. Okay. Adalah perbezaan antara campuran dan juga sebatian. Okey, perbezaan yang pertama, pembentukan bahan baharu. Kalau campuran tiada pembentukan bahan baharu, tapi sebatian ada. Okey, ikatan kimia yang terbentuk. Okey, campuran tiada sebab dia punya kedudukan
unsur-unsur dia kalau kita tengok, okey, cikgu lukis kat sini Okey, kalau campuran, dia macam ni, dia tak melekat. Okey, jadi dia tiada ikatan kimia. Tapi kalau sebatian, okey, dia punya susunan unsur dia, nampak? Sekejap. Ya Allah, kejap. Dia, dia melekat. Sekejap Okey. Nampak beza kalau campuran dia tiada ikatan kimia, tapi kalau sebatian dia ada ikatan kimia ni antara molekul ni. Okey. Alright, kaedah pengasingan untuk campuran gunakan kaedah fizikal. Tadi itulah yang ada 7 tu. Apa dia 7 tu? Pengenapan, penurasan, kromatografi, pengapungan, penyulingan, pemisahan menggunakan magnet, penapisan. Tu adalah kaedah fizikal. Tapi kaedah kimia contohnya adalah elektrolisis. Kita nak pisahkan air menggunakan elektrik. Okey, next adalah sifat bahan baharu berbanding dengan sifat asal. So campuran dia tak ada perbezaan. Contohnya macam antara campuran antara pasir dan juga air. Dia punya sifat bahan baharu dia tu tak ada perbezaan dengan sifat asal kan. Air dengan pasir kita dapat pisahkan. Kita dapat air, kita dapat pasir. Okey. Tapi kalau sebatian, dia sifat baharu adalah berbeza dengan sifat yang asal. Okey. Alright. So itu je lah untuk bab 6. So kita habis dah bab 6. Okey, nanti apa-apa cikgu update dalam grup WhatsApp. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.